Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Dan sekali lagi Abang ucapkan terima kasih kepada semua yang dah menonton video-video Abang dan semua yang dah mendengarkan, walaupun tak menonton tapi dengar je suara Abang. Abang ucapkan sangat-sangat terima kasih. Dan sebenarnya ini semua adalah pengalaman orang yang dihantar pada Abang untuk Abang ceritakan, moga-moga ada pengajaran di sebalik cerita-cerita yang disampaikan. Jadi hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi kisah, cuma disampaikan oleh 2 orang sahaja. Cerita yang pertama dan yang kedua disampaikan oleh orang yang sama. Abang gelarkan dia sebagai Kak Yus. Berlaku pada tahun 1998 sewaktu dia buka spa dekat Shah Alam. Jadi ada beberapa kisah yang abang nak kongsikan dalam cerita pertama dan cerita kedua. Dan cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang budak lelaki yang bernama Apple. Berlaku pada tahun 2014. Dia dengan kawan dia yang bernama Adib. Jadi dengan kata lain, ketiga-tiga cerita ataupun nama yang abang gunakan ni bukanlah nama sebenar, tapi nama yang dicadangkan oleh penonton-penonton yang dah bagi komen pada abang. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Walaupun abang berjanji tak nak melalut, tapi di hujung-hujung tu abang melalut juga. Sebabnya abang nak kurangkan nervous. Setiap kali buat rakaman sebenarnya nervous tau. Abang memang kalau buat rakaman, abang nak tenggelam dalam cerita supaya abang boleh feel, boleh bagi yang terbaik sewaktu menceritakan kisah ni. Okey. Cerita ni disampaikan oleh seorang kakak. Abang namakan dia sebagai Kak Yus, bukan nama sebenar. Berlaku pada tahun 1998 sewaktu Kak Yus buka spa dekat satu negeri daerah di Shah Alam. Kak Yus ni dia berkahwin dengan seorang lelaki, dan lelaki ni boleh kata berduit sangat sebab dia seorang businessman. Dan Kak Yus cakap waktu tu dia waktu umur 20-an, 30-an dan dia sangat muda pada waktu tu, baru lahirkan anak yang sulung. Jadi dengan duit dipinjam daripada suami dia, dia buka lah spa. Dan sebelum dia buka spa, dia inilah pergilah training macam mana cara nak mengurut, macam mana nak berurut dan melakukan aktiviti spa. Abang tak tahu sangat sebab abang tak pernah pergi spa. Melakukan aktiviti spa. Jadi dia pergilah kursus-kursus sebelum dia buka spa. Jadi lepas cukup duit dipinjam daripada suami dia pun dia buka spa. Macam-macam dia kata pengalaman sewaktu dia buka spa. Benda yang dia tak jangka sebenarnya. Korang nak tahu apa? Kebanyakan orang yang datang spa mengikut kata Kak Yus adalah orang yang ada saka. Sama ada dia sedar atau dia tak sedar. Kadang-kadang orang tu sedar dia ada saka dan dia pergi spa untuk membetul-betulkan urat yang ada dan untuk memaintainkan bentuk badan dan bentuk wajahnya. Dan ada juga orang yang datang ke spa memang dia tak tahu dia ada saka. Jadi waktu Kak Yus urut ke, Kak Yus dengan pekerja-pekerja dia buatlah aktiviti mandi lulur, mandi serbuk kayu manis ke, abang tak tahulah, lebih kurang lah. Jadi waktu itulah diorang akan dapat detect orang tu sama ada benda yang mengikut atau tidak. Macam-macam cara, macam-macam benda muncul. Ada yang kata waktu tengah mengurut muncul dekat sebelah, seolah-olah macam bagi warning kepada Kak Yus dan juga pekerja-pekerja je, jangan kau apa-apakan tuan aku. Macam itulah lebih kurang. Ada juga tak kurang dengan beberapa orang makcik yang dah umur 70-80 tahun tapi bentuk badan muka macam umur 25 tahun. Tapi lepas tu bila tanya, makcik ni pakai apa, terus dia bagi amalan. Kalau kau nak cantik macam makcik, bacalah mentera ini. Dia bagilah mentera-mentera, mambang hitam, mambang hijau, mambang kuning, mambang keboja, semualah. Tapi bila dah dengar macam tu, tahulah yang makcik tu mengamalkan. Bila yang dah mengamalkan tu, maksudnya ada pendamping. Kalau mengikut dalam Islam, salah. Orang Islam tak boleh ada pendamping-pendamping macam tu. Yang abang tahulah, yang abang dengar ceramah daripada YouTube, ceramah daripada penceramah abang agama kan. Kalau abang salah, minta maaf sangat-sangat. Jadi, untuk cerita yang pertama ni adalah satu kisah macam ni. Tadi bukan Imah je, jadi pun nak cerita. Satu hari tu, Kak Yus didatangi dengan seorang kawan baik dia. Kawan baik dia pun buka, kalau tak silap abang, kedai jahit lah macam tu, dekat tengah-tengah Kuala Lumpur. Dan kawan dia ni sangat sukses.
boleh katakan kereta menjalah-jalah lah, kereta yang mahal-mahal menjalah-jalah lah. Jadi memang kawan ni sangat cantik. Bila Kak Yus tanya macam mana dia boleh cantik macam ni, dia kata dia ada amalan, dia kata amalan turun temurun. Dia kata, lepas tu Kak Yus tanyalah, kongsilah apa amalan turun temurun. Tapi waktu Kak Yus dengar amalan turun temurun tu, membuatkan Kak Yus rasa macam apa hal pula amalan turun temurun dia pelik sangat. Macam ni amalan turun temurun dia. Dia kata keluarga dia memang semuanya muda-muda, semuanya cantik-cantik. Dia kata kalau yang perempuan, yang lelaki semua gagah perkasa. Sebab kami ada amalan, iaitu setiap dalam satu tahun ada beberapa kali diorang akan sediakan dalam satu dulang makanan-makanan dan juga bunga-bungaan ke apa benda, dan benda tu akan diletakkan di dalam hutan yang berhampiran dengan rumah diorang. Jadi tujuannya, dia kata, Kak Yus tanya, untuk apa buat makanan-makanan tu? Dia kata untuk menjamu. Jadi menjamu apa? Tidaklah Kak Yus tanya lebih lanjut. Tapi dia kata itulah amalan-amalan dia yang menyebabkan diorang satu keluarga nampak cantik, bersih, mulus, gagah perkasa dan menawan. Senyum aja semua orang terpikat. Jadi senanglah dia buat perniagaan. Kak Yus masa tu ngangguk-ngangguk lah dengar, macam itu rupanya amalannya. Okay lah. Tapi Kak Yus dah tergerak tak nak ambil, sebabnya takut amalan-amalan tu bertentangan daripada ajaran Islam. Jadi Kak Yus kenalah cek-cek dulu dengan ustaz-ustaz yang dia kenal. Walaupun Kak Yus cakap waktu tu rambut dia perang panjang, masa tu ibu muda kan, buka spa pula tu. Jadi dia berboraklah dengan kawan dia ni. Tu kawan dia cakap, macam ni lah Yus, sebenarnya aku nak bawa mak aku datang berspa dengan kau. Dia kata sebab engkau ada kemahiran mengurut badan supaya betulkan urat-urat, kau pergi kursus. Jadi saya percaya, aku percaya yang kau boleh buat mak aku punya badan lebih segar, kata. Okey, boleh, tak je, bawa aja mak awak datang sini, mak memang saya akan layan sebaik-baiknya, dia kata. Tapi dia cakap, tapi kau jangan terkejut kalau tengok mak aku macam umur 22 tahun walaupun mak aku dah umur 60 tahun. Okey, jadi waktu tu Kak Yus tergerak, mesti ada menyimpan, mesti ada. Mana mungkin umur 60 tahun macam umur 22 tahun. Tapi Kak Yus kata kalau menyimpan pun, membela pun tak adalah sampai macam teruk sangat. Dia punya bentuk badan, muka semua. Tapi nak jadi ceritakan, Allah Ta'ala nak tunjuk bila hari yang dijanjikan kawan Kak Yus tu datang dengan mak dia. Kak Yus ingat mak kepada kawan dia tu adalah adik dia. Adik kepada kawan dia. Dia cakap macam ni, kata nak bawa mak, kenapa bawa adik? Dia kata, bukannya Kak Yus nak bermanis-manis mulut. Tak, dia memang kata perempuan tu sangat muda, macam umur 22 tahun, 23 tahun. Cumanya dia agak bongkok sikit, itu je. Kata, taklah, ini mak aku lah. Dia kata, ini mak aku. Dia kata, mak aku cantik kan? Tengang lah Kak Yus. Kak Yus kata, gila. Memang tak nampak macam 60-an. Nampak pinggang ramping, kulit tegang, rambut siap siput besar lagi. Ada cocok sanggul lagi. Dia kata, memang nampak muda remaja. Memang tak nampak macam makcik-makcik. Nampak macam anak dara sunti. Terkejut Kak Yus, terus tanya, apa amalan makcik kau main lagi hebat macam ni? Tergelak makcik tu. Dia kata, makcik tak amalkan apa-apa, cuma makcik amalkan beberapa mentera. Terus terang dia makcik cakap, makcik mengamalkan beberapa mentera biar ada pendamping. Kau nak? Dia kata, kalau kau nak, makcik boleh bagi pendamping yang makcik ada, ikut kau, nanti kau akan jadi cantik, kau kan buat bisnes spa. Kak Yus terus gelaan. Tak apalah makcik, sekarang ni pun okey dah, alhamdulillah rezeki. Jadi terus-terus je lah dia tolak makcik tu masuk kat dalam bilik. Buatlah apa aktiviti yang patut. Mandi lulul, mandi susu, mandi madu, scrub badan, semualah. Sampailah ke aktiviti yang terakhir. Tapi sepanjang aktiviti tu memang Kak Yus yang buat, yang entertain makcik tu. Memang setiap inci tubuh makcik tu Kak Yus kagum sangat. Putih melepak, tak ada kedut, tak ada tegang, cantik, molek semua. Jadi sampailah ke aktiviti yang terakhir, iaitu mandi sauna. Sauna bukan dikira mandi, dikira sauna, sorry lah.
dia adalah aktiviti sauna. Jadi sauna tu, kata Kak Yus mengikut ceritanya, seseorang tu kena masuk dekat dalam satu kanvas, iaitu satu bilik kecil, nampak kepala je, badan semua masuk dekat dalam kanvas tu lah, berbentuk bilik lah dia kata. Jadi masuklah makcik tu. Kak Yus ni nakal juga, dia ada simpan daun bidara. Yang orang kata daun bidara tu memang bagus untuk halau-halau jin kan. Jadi dekat herba-herba yang dibakar untuk dalam bertungku yang mana berspa tu lah, bersauna tu, diletakkan dalam tu ada bekas untuk herba-herba tu diperasapkan dan dimasukkan dalam bekas tu, supaya bekas tu akan dipenuhi dengan asap dan bekas tu akan bertindak balas dengan badan dan badan akan keluarkan segalanya toksik dalam bentuk air peluh. Kak Yus punyalah cerdik, dia letak daun bidara kat situ sekali, biar daun bidara terbakar bersama-sama dengan herba-herba tu. Jadi waktu makcik tu tengah spa, bergelisah makcik tu. Wah, Allah dia kata. Bergelisah ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lepas tu kejap-kejap dia panggil, "Sini dik, sini." Dik lah, "Sini nak ni, kenapa makcik, kenapa huru-hara sangat, badan sakit-sakit ni?" "Tak apa makcik, itu namanya detox katanya. Buang peluh, buang segala kotoran," kata. Macam tu lah yang Kak Yu cakap lah, sebenarnya nak dengki macam tu. Makcik tu gelisah, dia kata, "Panas sangat ni, lain macam lah rasanya." Tapi tak sempat makcik tu nak detox habis. Lepas tu terus dah juga makcik tu keluar. Dia kata makcik dah tak tahan, makcik nak keluar sekarang. Bila makcik tu keluar daripada tempat sauna tu, korang tahu apa terjadi? Keluar satu bau busuk sangat mengiringi makcik tu, seolah-olah makcik tu dimandikan dengan 10 tong najis manusia. Dia kata busuk teramat sangat. Sampaikan waktu makcik tu nak bersiap-siap nak keluar pada spa, rasanya ikut kata Kak Yus, dia kata nak keluar aja pada spa tu. Semua pekerja-pekerja dia kebanyakannya, "Kak, saya nak keluar nak beli air." Semua lagi, "Kak, saya nak keluar nak ambil angin." Takkanlah Kak Yus nak keluar tengah ada customer dalam tu kan. Dia tahan lah hidung dia, berair hidung dia kata, menahan kemudian busuk lagi, dia kata. Makcik tu bersiap-siap lah tu, makcik tu buat bayaran, anak dia lah yang buat bayaran, lepas tu terus pergi situ. Busuk tak tahu nak cakap kata. Lepas tu dah busuk sangat tu, memang buka tingkap, buka lah segala macam, pasanglah lilin pewangi semua nak hilangkan bau busuk, tak hilang-hilang. Pakai kipas besar yang besi tu, menghala keluar tingkap, nak bagi semua. Dia kata memang tak boleh nak cakap bau busuk tu macam mana. Sah makcik tu ada membela, dia kata. Okey, jadi bila dah sudah tu tengah-tengah dia orang kemas-kemas, keluarkan barang-barang semua, keluarkan bau-bau busuk semua, tiba-tiba datanglah seorang lagi kawan kepada Kak Yus. Dia datang sebenarnya dia nak berborak-borak dengan Kak Yus, tapi bila dia sampai dia kata, "Apa hal bau teruk sangat ni? Engkau berak ramai-ramai dekat dalam spa ni ke apa?" Dia cakap, "Pelik nah bau ni." Lepas tu Kak Yus pun ceritalah dengan kawan dia. Lepas tu kawan dia pun kata nak pinjam tandas, sebab dah tak tahan sangat, dia kata nak buang air kecil lah. Dia melintaslah dekat tempat sauna tu. Jadi bila melintas kat tempat sauna tu, terjeritlah dia, Yus, sini, tengok sini," kata. Tu Kak Yus berlari-lari lah, pergilah kat tempat sauna tu. Korang tahu, bekas sauna yang keluar kepala dia tu kan buat daripada kanvas, penuh dengan lubang-lubang seperti dicocok dengan benda tajam. Terdiam diorang semua tengok. Jangan-jangan benda yang ikori makcik tu, yang berdamping dengan makcik tu, ada kuku tajam yang cocok-cocok. Kak, agaknya lah benda tu kan kena tangas dengan daun bidara kan, jadi dia tak tahan, dia keluar pada badan makcik tu. Lepas tu dia cocok-cocok lah kuku tajam dia, berlobang-lobang. Dah lah harga dia tu beribu, dah berlobang-lobang macam tu, memang kena beli baru lah, takkan nak tampal dengan selotip pula. Dah satu kerja pula. Menyesal ambilkan makcik tu, kata Kak Yus. Menyesal. Tapi dia kata dia ada satu perasaan benda yang dia ketara sangat. Sewaktu makcik tu siap-siap nak keluar daripada spa selepas buat bayaran, dia perasan muka makcik tu bukan lagi berumur 22 tahun. Tapi macam umur 90 tahun dia punya kedut kulit itu. Kedut kulit itu memang lain macam berkedut 1000, dia kata. Nek takut dia tengok. Sah makcik ni ada bela. Jadi sejak daripada tu Kak Yus berhati-hati bila terima customer. Cerita yang pertama tadi mesti ramai yang ingat
dah ekstrim, dah cukup seram. Sebenarnya cerita yang kedua ni lagi ekstrim, lagi seram abang nak cerita. Cerita dia macam ni. Masih lagi berlaku pada spa yang sama. Tahun 1998 disampaikan oleh Kak Yus. Kak Yus cerita macam ni. Dia kata pada satu hari adalah seorang kawan lama dia. Buatlah telefon. Dia kata, Yus, dia kata, boleh tak hari Jumaat, lepas main Jumaat, spa kau kosong tak? Dia kata, ni ada kawan kepada aku ni nak datang spa kau. Kita orang ni dah heboh-heboh lah cerita dekat diorang ni semua yang mengatakan spa kau ni memang bagus sebab kau buat urutan tradisional, dia kata. Jadi kata Kak Yus, okey datang je lah lepas main Jumaat, hari Jumaat akan datang, memang tak ada lagi penuh, masih ada lagi kosong, boleh-boleh je dia datang, nanti aku buatkan booking, aku masukkan dalam booking. Kata, siapa kau punya kawan tu? Dia kata, oh kawan aku bukan calang-calang you kali ni. Dia kata, kau mesti layan dia baik-baik sebab lepas ni dia akan kenalkan spa kau ni, dia kata, dengan kawan-kawan yang lain, semuanya orang-orang terkenal. Oh, dia kata, siapa kawan kau ni? Dia sebutlah, rupanya kawan dia ni bukan orang biasa-biasa, seorang datin. Dan kalau abang sebut nama dia, boleh kata semua orang, bukanlah semua orang, tapi boleh kata ramai yang tahu, sebab dia ni memang agak popular, datin ni. Datin lah kan. Jadi dengan kata lain, kalau dah nama datin-datin ni banyaklah duit kan. Jadi seperti hari yang dijanjikan tu, datin tu pun datanglah dengan kawan Kak Yus. Satu dia cakap lah, dia nak ambil full package, urut daripada kepala sampai ke kaki. Semua jenis mandi dia nak buat. Mandi madu, mandi sabun lah, mandi madu, mandi lulur, mandi apa segala macam dia nak buat. Lepas tu urutan dia nak buat yang tip top. Urutan kepala sampai ke kaki. Dia kata depan, belakang, kiri, kanan semua urut. Lepas tu dia nak buat semualah. Abang pun tak boleh nak cakap lah apa yang dikatakan semua tu, sebab abang memang tak ada pengalaman pergi ke spa. Sebab abang ni seorang yang penggeli. Orang baru cuit sikit je kalau orang berurut kan. Abang berurut juga, urut kaki yang kadang-kadang terseliur, urut kaki, cuit sikit je abang dah geli-geli. Ini pula kalau nak pegang satu badan. Tak tahulah kalau bini abang pegang macam mana nanti. Alah, kelakar pula rasanya. Okey, macam sambung Jadi okeylah, bila customer tu datang tengok datin tu memang cantik orangnya. Dia kata walaupun dah berumur 60-an tapi masih lagi cantik macam orang umur 30-an. Tapi gerak hati Kak Yus, sebelum orang tu masuk dekat dalam kedai dia, cepat-cepat dia baca selawat Nabi 7 kali. Dia hambus kat pintu supaya mengelakkan daripada kejadian yang hari tu berulang kembali. Dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku dan spa aku, dia kata. Okeylah, lepas tu datanglah masuk customer tu. Bila datang masuk customer tu, daripada muka dia senyum-senyum terus, muka dia macam masam tau. Macam ada yang tak kena. Dia kata, Datin okey ke tak ni Datin? Kata, I okey, I tak ada masalah. Tapi ikut hati I macam tak nak lah berspa dekat sini. Macam tak kena dengan I, dia kata. Tapi disebabkan kawan you yang suggestkan, I nak lah juga rasa macam mana urutan yang kononnya hebat tu, dia kata. Satu Kak Yus cakap, tempat pula dia seperli-perli aku urut kepala dia gang lagi. Jadi lepas tu dia pun layanlah Datin tu. Okeylah macam ni Datin, kita tak nak cakap panjang, nanti kita buat satu treatment yang hebat untuk Datin. Jadi dia pun suruhlah Datin ni bersiap-siap. Jadi aktiviti dimulakan dengan urutan lah, dengan mandi-mandi dulu. Daripada mandi segala macam mandi semua, betulkan mandi susu, mandi apa-apa asyik sebut mandi kan. Dah siap-siap semua sampailah dekat aktiviti kedua, iaitu urut satu badan. Ada yang pelik pada waktu urut satu badan ni. Lepas tu sebelum urut satu badan tu, Kak Yus ni memang jadi amalan, sebab kejadian pertama dulu dia dah ambil tau amalan daripada Darul Syifa tau. Darul Syifa cakap apa? Paling senang bacalah selawat Nabi, bacalah ayatul kursi, dia kata. Lepas tu ada lagi satu surah, dia kata, abang lupa nama surahnya. Dia kata hembuskan dekat keliling kita, mohon pertolongan daripada Allah supaya Allah lindungi. Jadi apa yang diajarkan oleh Darul Syifa, Kak Yus buat. Kak Yus pun baca ngomong-ngomong, dia sambung kat badan Datin tu. Waktu dia sembuh dekat badan Datin tu, keraskan tangan dengan kaki Kak Yus. Korang tahu apa yang Kak Yus nampak? Badan Datin tu secara perlahan-lahan bertukar jadi buaya. Jadi buaya. Abang mula-mula pelik tau.
Kak, macam mana boleh jadi buaya? Dia kan mengurut dekat atas papan kan, maksudnya atas tilam. Tak, dia kata dia nak urut dekat lantai. Jadi akak bagilah satu macam ala-ala Japanese punya kan, bilik yang ala-ala Japanese, akak nak urut dia kat situ. Dia kata, jadi waktu dia berhembuskan pada Datin tu, badan Datin tu terus merangkak tu macam ni, dan dia terus keluarkan lidah dia situ. Lepas tu dia goyang-goyangkan badan dia. Mula-mula Kak Yus macam, apa hal pula makcik ni? Tiba lama kelamaan dia tengok dekat kulit makcik tu bertukar macam sisik buaya. Lepas tu dia goyang macam tu. Ya Allah, ya Tuhanku, masa tu menggigil. Dia tak ingat, dia kata, Kak Yu cerita, dia terus panggil Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu Akbar. Dah tak cover komen kuat lagi Kak Yu baca. Sebab dia kata makcik tu punya muncung pun dah ke depan tu. Memang nampak macam buaya. Tak tahulah dia kata itu ilusi dia ke apa. Tapi memang dia tak boleh nak pegang. Dah senyap dia tengok macam tu. Bergoyang-goyang makcik tu. Macam seolah-olah buaya naik daripada sungai. Ya Allah, dia kata memang tak boleh nak cakap. Waktu tu akak rasa macam, kalaulah akak pakai pampers, dia kata terkencing akak kat situ. Tahanlah juga. Takut punya pasal. Tapi dia selawat. Dia baca surah. Baca ayatul kursi. Allahu Akbar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia baca kuat-kuat. Lama kelamaan bentuk buaya tu makin hari makin hilang. Makin lama makin hilang. Dan Datin tu terus bermeniarap seperti biasa. Lepas tu Datin tu tanya, Yus, you okay ke? Kenapa tadi masa I baring you baca, I dengar you baca Allahu Akbar, you takut ke? Dia kata, tak adalah Datin, tak ada apa pun, cuma terkejut, ada yang tak kena je lah, badan saya tak sedap kot. Okay. You hati-hati urut badan I, dia kata, nanti I ngap you nanti. Dia cakap macam tu. Terus menggigil tangan Kak Yus. Dah terbayang buaya tadi kan, tak apalah, dia berdoa pada Allah Ta'ala, moga-moga semuanya selamat. Dia pun urut. Kalah Datin tu urut. Dia kata, Datin tu punya kulit, dia punya keras macam kulit buaya. Urutlah juga, tetap urut bagi yang terbaik, dan dah siap urut, naik sakit tangan dia cakap. Dah habis urut tu, dah siap-siap semua. Lepas tu duduklah Datin tu minum green tea sambil borak-borak. Dia kata, dia gelak-gelak. Dia kata, I tahu kenapa you tadi berselawat Allahu Akbar. I tahu, you tak payahlah suruh. Lepas tu Kak Yu cakap lah, apa maksud Datin? Dia kata, tak faham lah apa Datin cakap pasal apa ni. Dia kata, I ni sebenarnya ada keturunan panglima, I ni sebenarnya ada keturunan saka buaya. Datin tu cakap terus terang. Dan badan I ni, sebab itu I nampak muda, badan I kuat. I ni sebenarnya ada pendamping buaya, ilmu buaya daripada keturunan I, kata. Dan sebenarnya I sengaja je nak try you kat sini. Sebabnya kebanyakan orang yang salah urut I semuanya mati. Terdiam Kak Yus. Kurang asam punya makcik. Lebih baik kau beritahu awal-awal siapa yang pegang badan kau boleh meninggal. Dia kata, mengikut kata Datin tu, orang yang salah urut dia lebih kurang 3-4 orang. Lepas urut badan dia semuanya almarhum. Termasuk bidan 2 orang, tukang urut seorang. Semua almarhum. Disebabkan orang tu tersalah urut. Maksudnya menyakitkan badan si buaya tadi. Tengoklah macam you nanti, kalau you agak-agak tak panjang umur, you meninggal lah. Dia kata, sorry I lupa nak beritahu awal-awal. Ya Allah, masa tu Kak Yus mengucap panjang, kurang hasam, dia kata. Kenapalah tak beritahu awal? Kalau beritahu awal, aku dah lama tolak. Dan disebabkan tu si Datin tadi, patutnya servis tu semua lebih kurang 100.5 tahun 98, murah lah kan, mahal lah kan. Tapi Datin tu bagi ambil, I bagi you 500, kata. Tapi duit yang Kak Yus dapat tu rasa kelat sebab dapat ancaman daripada Datin tadi. Sebab Datin cakap kalau tu salah urut, habis dia mati. Tapi Alhamdulillah, ikut kata Kak Yus, tak ada apa-apa berlaku selepas tu. Dia tak ada mimpi apa-apa. Tapi itulah pengalaman dia nampak kulit orang bertukar jadi buaya. Siap goyang-goyang lagi. Gila ah. Kita dah habis cerita tentang Kak Yus dan juga pengalaman-pengalaman Kak Yus sewaktu menguruskan spa. Tapi ikut kata Kak Yus, spa tu dah lama tutup sebab dia kata
memanglah ramai pelanggan, tapi disebabkan terlalu banyak benda-benda mistik, dan dia pun dapat pulangkan duit suami dia sebanyak 50,000 tu pada suami dia, dan dia tutup spa. Sejak daripada tu dia buatlah kerja-kerja lain. Okey, itu dia cerita Kak Yus. Jadi cerita yang ketiga ni pula disampaikan oleh seorang budak lelaki, abang gelarnya sebagai Apple. Pengalaman dia pada tahun 2014 dekat satu jalan, dan jalan ni dekat dengan rumah mak bapak abang dekat Seremban, iaitu Jalan Pantai. Kalau korang tahu, bolehlah komen-komen kat bawah. Berlaku pada tahun 2014. Waktu tu dia pergi main futsal. Dia dengan beberapa orang kawan dia ni lah, satu kereta. Dan yang diingat waktu tu, Apple ingat dia dengan kawan baik dia Adib yang duduk dekat depan. Jadi diorang pergilah main futsal dekat Bandar Seremban tu. Jadi kebanyakan lah, selalunya kalau orang main futsal memang malam. Dan waktu sebelum PKP yang itu, futsal diorang main start daripada pukul 8 malam, berdugang 8-9 malam, lepas main isyak macam tu, dungdang, pukul 12 baru habis. Lepas pukul 12 habis, pergilah pula mamak, minum-minum kat mamak, lebih kurang pukul 1 barulah nak bertolak balik ke rumah masing-masing. Dan selalunya aktiviti ni memang diorang buat waktu hari cuti, baik yang bujang ataupun dah kahwin. Yang kahwin tu minta lah izin, bukanlah minta izin, maksudnya beritahulah bini lah kan, dan diorang nak berkumpul sama-sama, sebab bukan senang nak berkumpul kawan-kawan lelaki kan, nak kalau yang dah kahwin. Macam abang ni, kawan abang semua dah kahwin, jadi abang selalu keseorangan. Macam tu lah. Jadi pada tahun 2014 ni, dia pun mainlah, si Apple ni dengan Adib dengan kawan-kawan dia ni mainlah, ramai-ramai lah main futsal. Lepas dah main futsal, lepak pula kat mamak. Lepas lepak kat mamak, dah sudah tu lebih kurang pukul 1:30 masa tu. Dia pun berjalanlah balik. Nak jadi cerita, nak jalan balik masuk pergi ke rumah dia ni, dia kena lalu jalan satu jalan dekat Negeri Sembilan. Memang orang Negeri Sembilan semua tahu Jalan Pantai. Kalau korang nak tahu, Jalan Pantai ni bila siang memang sibuk, cuma kalau malam dia punya sunyi, dia memang tak nak cakap. Abang memang jarang terlalu malam dekat kawasan tu, sebab abang bukanlah orang yang berani sangat, dan macam-macam benda cerita abang dengar kat jalan tu. Jadi dia kata satu malam tu dia pun baliklah daripada futsal, nak lalulah Jalan Pantai. Mula-mula kawan dia cadangkan, boleh tak lalu jalan lain, sebab dia kata malam ni dia rasa macam tak kena, sebab waktu dia orang masuk dekat Jalan Pantai tu, sunyi dia tu lain macam. Dia orang buka tingkap kan, kereta dibuka tingkap, memang sunyi tu memang bunyi cengkerik pun tak ada. Dan mengikut kata kawan dia, mengikut kata Adib, kalau bunyi cengkerik pun tak ada, maksudnya malam tu adalah malam yang akan berlaku sesuatu yang kurang baik lah. Tapi kata si Apple, alamak nak takut apa, kalau jumpa apa-apa kita azan lah, jumpa apa-apa kita bacalah selawat Nabi ke apa benda ke. Dia kata janganlah takut sangat, dia kata kita dengan benda sebelah tu hidup satu alam, bersebelahan alam, dia kata tak perlu takut, dia kata. Itu kata si Adib, janganlah sombong sangat, benda tu dengar je, dia kata. Okey, tak apalah. Jadi diorang pun tetapkan pendirian, lalulah dekat jalan tu. Jadi nak jadi ceritakan, Allah Ta'ala nak menguji diorang berdua. Waktu diorang mengalami Jalan Pantai, daripada jauh diorang nampak ada satu bukusan putih di tengah jalan. Dan bukusan putih tu boleh kata agak panjang, lebih daripada sedepa. Jadi disebabkan terkejut, si Apple yang tengah bawa kereta waktu tu dengan tingkap terbuka, dia break lah. Dia terus tanya, weh, nampak tak apa benda kat tengah jalan tu? Lepas tu si Adib kata, nampak. Lepas tu dia tanyalah, nak lalu tak? Dia kata, lalu je. Dia tu sengaja pun dengki kita. Janganlah risau, kita baca selawat Nabi banyak-banyak. Okey. Makin kereta mendekati benda putih tu, barulah dia orang perasan benda putih tu bukanlah kain biasa, tapi adalah gula-gula yang merentang jalan. Mungkin tadi waktu Apple cakap, kan Apple cerita, dia kata kalau benda ni kita baca je lah selawat Nabi, ayat kursi ke apa, mungkin makhluk alam sebelah tu terdengar, budak ni aku dengki juga kan, agaknya lah. Jadi diorang nampak daripada dekat, lebih kurang 5 meter lah macam tu, benda yang ada depan diorang adalah gula-gula yang merentang jalan. Jadi Apple pun paut
steering dia lalu sebelah gula-gula. Dia orang tak naklah langgar gula-gula tu. Kalau langgar gula-gula takut apa benda yang tak baik berlaku. Jadi dia orang pun lalu sebelah. Bila lalu sebelah, sempatlah juga si Adib menjeling-jeling. Si Adib si Apple, si Adib. Salah, si Adib menjeling-jeling lah pada benda tu, kan, benda yang melentang tu. Bila dia pandang benda tu, terus dia astaghfirullahalazim. Lepas tu dia cakap terus jalan, dan diorang pun teruskan perjalanan. Tak ada apa-apa berlaku. Dan waktu melepasi gula-gula tu, masing-masing tengok cermin pandang belakang. Maksudnya cermin sisi kereta, cermin tengah kereta. Tak ada pun gula-gula yang melintas. Tadi je ada gula-gula melintas. Lepas tu bila dah sampai dah dekat dengan taman perumahan tu, si Apple tanyalah si Adib, kenapa kau tiba-tiba cakap astaghfirullahalazim? Dia kata, aku nampak gula-gula tu daripada dekat ada darah dekat kain dia, dan darah tu agak banyak, tapi dalam bentuk titisan-titisan lah, cuma banyak. Mungkin benda ni meninggal accident kot, dia kata. Oh, mungkin jugalah. Jadi sejak daripada tu diorang tak berani lagi balik lebih daripada pukul 1. Kalaupun futsal tamat awal, diorang akan walaupun futsal tamat lewat, diorang tetap juga balik awal. Tapi dia tak ceritakan cerita ni pada kawan-kawan dia. Dia kata biarlah jadi simpanan rahsia diorang, kan, Apple dan juga Adib, rahsia peribadi diorang. Dan diorang pernah berjumpa gula-gula yang merentang dekat jalan apa pun cakap tadi? Jalan pantai Negeri Sembilan. Kadang-kadang betul lupa. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang 3 kisah. Dia punya pengajaran dia adalah, abang sendiri tak sangka rupanya dekat spa selalunya diorang akan dapat mengesan orang-orang yang ada membela-membela ni, kan. Dia punya pengajaran, kita dah zaman moden, tak payahlah bela-bela lagi benda-benda macam tu. Bukan apa nanti mati susah. Mati nanti Allah kata tak masuk syurga sebab kita memohon pertolongan lain daripada Allah Ta'ala, kan. Jadi janganlah ada benda-benda macam tu. Anak cucu nanti susah. Bila diturunkan nanti benda tu mengikut anak cucu, jadi saka pula, susahlah. Dan pengajaran yang kedua adalah, apa-apa pun janganlah bercakap besar. Sebabnya kita tak tahu, kita ni adalah insan lah, orang biasa yang kurang ilmu, yang kurang kekuatan. Dan kalau kita bercakap besar, sebenarnya ada benda yang lebih berkuasa, lebih yang mendengar apa yang kita cakapkan, dan dia akan cuba menguji kita. Dah tak naklah, jadi takut je lah nanti. Okey, terima kasih dah menonton video abang sekali lagi. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.